Kalau dunia dah lewat kira cara. Nampak? Kalau dunia orang baik jadi hebat, orang jahat jadi tak hebat, itu bukan dunia. Kalau buat baik balas baik, buat jahat balas jahat, itu akhirat. Dunia dah lewat kira. Masa ada tak orang jahat hidup senang lenang atas dunia ni? Ada tak? Mana senyak tidur ke? Ada tak dalam dunia orang jahat hidup dia kaya-kaya? Ada tak? Ada. No, token kasino Genting Highland tu. Benda nama, haji benda nama. Tak, bukan Islam tak. Kafir lah tak. Orang bukan Islam lah. Tapi hidup senang lenang. Senang lenang, hidup kaya-kaya. Hari, pakai Ferrari. Kita saat ni pakai Kenari. Kenari pula, nak masuk Sipang, tekan segenap, naik Viper. Kamu naik Viper. Kita pakai Honda hebat-hebat. Kita bangga Honda Cup. Honda Cup pula nak isi minyak, cabut dengan koseng-koseng. Hari. Siapa di masjid? Berkembuk kali asap keluar. Ingatkan orang sembah nyamak. Rupanya motor kita berasap. Turun pada motor, dok tokak pakai sandar di tiang masjid. Tak ada duit nak beli tokak. Turun pada motor, dok tutup kunci pakai cabut pelak. Brrr, mapuh motor. Waktu tara kita dok senang. Waktu ada orang baik hidup senang. Ada orang baik hidupnya susah. Ada orang baik, ada orang jahat hidupnya susah. Ada orang jahat hidup senang. Berapa gitu? Kerana ini dunia. Dunia dah lewat kira cara. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi حق قدره ومقداره العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر يا كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan kudrat dan iradatnya, dengan izin dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir lagi ke rumah Allah yang sebegini indah, yang sebegini barakah, bagi mengerjakan perintah-perintah Allah yang sangat besar di dalam agama kita, iaitulah Allah hadirkan kita dan Allah dudukkan kita di dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi ini dicatatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal yang saleh di dalam buku catatan amal kita, yang mana buku itu kita harap memberi keuntungan dan kemenangan pada hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, insyaallah pagi ini kita sambung lagi pengajian kuliah berkitab kita menggunakan kitab Ta'lim al-Aulad. Kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبالعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, kenyataan berpindah dan beralih kita daripada dunia kepada alam barzakh, dan kemudian daripada Tuhan menghidupkan kita di dalam negeri dunia ini dengan masing-masing umur dan pangkat, maka memindahlah ia Allah akan kita kepada alam barzakh. Inilah negeri kita yang ketiga, dengan dicabutkan nyawa daripada badan. Masing-masing ada dengan terkejut, ada dengan tidak. Sebangsa orang disenang orang, dan sebangsa lagi sekumpulan segolongan orang dibenci oleh orang. Maka meninggallah kita waktu itu akan kelebihan-kelebihan dunia bagi mendapatkan sebagai meninggal oleh orang-orang yang bermimpi akan seronok dan kesukaannya di dalam mimpi itu. Apabila terkejut jaga. Kemudian kata pengarang, dan tidak pejam mata beri jendera pula pun tak dapat dah. Maka demikianlah kita apabila mati, nyawa kita telah mengambillah oleh malaikat, diperlakukan dengan menurut amalan kita di atas dunia inilah, dan badan-badan kita mengambillah oleh orang-orang dan bicarakan kematian, dan memberi dan membungkus dan dibungkus oleh orang, dan dikambuh beri makan kepada ulat-ulat, dan kalau-kalau tinggal harta maka dibahagikan kepada waris-waris dan bekas-bekas isteri dan suami. Mengambillah orang akan pendek katanya harta kita yang kita usahakan selama ini, diambil dengan mudah oleh orang tanpa lelah, tanpa penat. Baik, masuklah pula pada kata pengarang membicarakan berkenaan berpindah kepada alam yang ketiga. Nah, alam ni kita duduk ni dia panggil alam lah ni. Alam apa? Alam syahadah. Nah, alam yang pertama alam roh, duduk dalam rahim ibu kita. Nah, ada orang duduk 9 bulan. Nah, ada orang 7 bulan. Nah, ada orang 8, ada orang 9. Nah, ada orang sampai 10 bulan. Nah, kata ulama setengah dah pendapat lahirnya. Nah, apa nama ni? Ada sampai 4 tahun duduk dalam kandungan ibu. Nah, duduk dalam kandungan lama ni tak pelik kalau sesi agama. Nah, duduk di dalam alam rahim, duduk di dalam alam roh, duduk dalam rahim ibu itu. Nah, lepas daripada duduk dalam alam rahim, berpindah kita masuk ke alam sekarang. Nah, alam sekarang dia alam syahadah. Nah, alam syahadah kita duduk alam dunia ni lah. Nah, maka bila kita duduk alam roh, kita sama belaka. Nah, bila duduk alam syahadah, kita berbeza-beza. Ada hak baik, ada hak jahat. Ada ahli maksiat, ada ahli ibadat. Nah, ada kaya, ada miskin. Nah, ada pangkat tinggi, ada pangkat rendah. Ada orang kampung, ada orang bandar. Nah, itu tempat kita duduk berbeza-beza. Bila? Sekarang. Nah, waktu kita hidup. Dah bila pula kita sama? Kek-kek bila kita mati, masuk dalam kubur, habis sama pula. Nah, pangkat kita besar, pangkat kita kecil, orang kita kaya, kita orang miskin, tak kira siapa. Maka semuanya akan duduk di dalam kubur sama tara belaka. Nah, liang lahat belaka, tanam dalam tanah belaka, kain kapang belaka, warna putih belaka. Nah, tu semua Allah beri keadilan waktu kita mati. Nah, waktu hidup ada juga Allah, cuma kita nampak macam lain. Nah, orang ni kaya. Nah, orang ni pakai Ferrari, orang ni kenari je. Orang ni Honda Accord, orang ni Honda Cup. Nah, lain tak? Lain, atas dunia memang. Nah, kalau dunia dah lewat kira cara. Nampak? Kalau dunia orang baik jadi hebat, orang jahat jadi tak hebat, itu bukan dunia.
Kalau buat baik balas baik, buat jahat balas jahat. Hak tu akhirat. Dunia dah lewat kira. Maksud ada tak orang jahat hidup senang lenang atas dunia ni? Ada tak? Mana senyak hidup ke? Nah, ada tak dalam dunia orang jahat hidup dia kaya-kaya? Ada tak? Ada. No, tokai kasino Genting Highland tu. Benda nama, haji benda nama. Tak, bukan Islam tak. Kafir dah tak. Orang bukan Islam lah. Tapi hidup senang lenang. Oh, senang lenang. Hidup kaya-kaya. Hari, pakai Ferrari. Kita saat ni pakai Kenari. Kenari pula, nak masuk Sipang, tekan segenap. Naik Viper. Naik Viper. Nah, kita pakai Honda hebat-hebat. Kita bangga Honda Cup. Honda Cup pula nak isi minyak, cabut dengan koseng-koseng. Hari. Nah, siapa di masjid? Nah, berkembuk kali asap keluar. Ingat kau orang sembah nyamak. Rupanya motor kita berasap. Turun pada motor, dok tokak pakai sandar di tiang masjid. Tak ada duit nak beli tokak. Turun pada motor, dok tutup kunci pakai cabut pelak. Brrr, mapuh motor. Nah, waktu tara kita dok senang. Nah, waktu ada orang baik hidup senang. Ada orang baik hidupnya susah. Ada orang baik, ada orang jahat, hidupnya susah. Ada orang jahat, hidup senang. Berapa gitu? Kerana ini dunia. Dunia dah lewat kira cara. Nah, bukan makna kita baik, kita akan hidup senang lenang. Tak mesti lagu tu. Pasal kita duduk dalam dunia. Nah, pasal mana? Pasal dunia bukan tempat balas. Kalau dunia tempat balas, hak paling kaya dalam taman kita ni siapa? Tok Iman paling kaya kali. Nah, Tok Iman waktu tadi ya, orang pakai Ferrari. Nah, tapi Tok Iman pakai Kenari. Bonet belakang ikat dengan dawa Tok Iman. Hari, nak kabul. Nah, Allah tidak balas di dunia. Nah, bang, Allah tak balas dunia. Kalau orang kaya kali, orang baik, orang kaya, orang senang. Nombor 2 paling kaya Tok Bilal. Kalau dunia tempat balas, nombor 3 paling kaya dalam taman Tok Siap. Nah, Tok Siap paling kurang pakai BMW. Tapi dak kena molek Tok Siap pakai basikal je. Basikal pula nak mari bersih masjid 18 kali cabut rata. Hari apa? Pasal dunia bukan tempat balas tu. Nampak hari? Betul kan ni saya baik, mari jemaah, duduk dengar kuliah, lagu mana hidup susah juga. Tak pelik, kerana ini mu sedang duduk dalam dunia. Nah, bercampur kebaikan dan keburukan. Hak Allah pisah baik buruk ni pada masa esok. Nah, hak jahat-jahat, hak buruk-buruk, hak dak molek, hak rasa dak seronok, belah kiri. Hak belah kanan, hak seronok. Kaya situlah, senang situlah, hebat situlah, selesa situlah, nikmat situlah, belah kanan. Nah, belah kiri azab situlah. Nah, itulah tempat miskin, tempat susah, belah kiri. Syurga, neraka. Syurga tempat negeri nikmat, neraka tempat negeri azab. Nah, Allah pecah dah. Dunia sama. Hari, dunia sama. Sebab tu kita hidup untuk kejar kebaikan. Nah, untuk dapat redha Allah, dapat rahmat Allah, boleh masuk syurga. Nah, kita kejar dengan amal banyak. Nah, molek. Kita kejar dengan amal sikit tapi ikhlasnya banyak, lebih molek. Nah, amal yang banyak tidak ikhlas dengan amal yang sikit ikhlas, lebih baik amal yang sikit. Nah, kerana ikhlas tu kunci besar tu. Nah, semayang maknanya semayang ikhlas. Pasal ada orang semayang tak ikhlas. Tak ikhlas ni tak tulis dahi Tidak ikhlas tak tulis dahi. Nah, dia tak ikhlas hanya Allah yang tahu dan tuan punya badan hak tahu. Kita tahu tak orang ikhlas tak ikhlas? Tak tahu. Cuma akan ada dia tunjukkan zahir. Nah, kalau tak ikhlas. Macam duduk KL, duduk Kuala Lumpur. Balik di Kempadan, molek-molek ada semayang. Duduk KL dok semayang laki bini. Bila balik Kempadan solat pula. Apa? Segang ke tok tua. Orang sini panggil mertua. Duduk KL dok semayang.
Balik ke padang, molek-molek ada lelaki bini semayang. Anak dia hak 3 tahun pelik tengok gua. Anak ayah aku semayang pelik. Nah, sama-sama dak semayang. Duduk di ampang, duduk di gambak dak semayang. Balik ke padang, segang ngantuk tua, molek-molek ada semayang. Ikhlas tak tu? Dak ikhlas. Nah, segang dengan mertua. Nah, mertua semayang juga, segang ke menantu. Okey, sama-sama semayang. Siap berjemaah lah pula dua beranak. Nah, tu kan dia tidak ikhlas. Kerana kita tuju kita tempat balik menghadap Allah Ta'ala, hendaklah kita kejar akan amal-amalan yang membawa kita dekat dengan rahmat Allah. Baik. Jadi lepas kita duduk alam roh, kita duduk alam syahadah dunia ni, kita akan pindah pula kepada alam barzah. Maka kata pengarang, kemudian daripada Allah menghidupkan kita di dunia dengan umur masing-masing dan pangkat masing-masing, maka memindahlah oleh Allah Ta'ala akan kita kepada alam barzah. Inilah negeri kita yang ketiga, dengan dicabutkan nyawa daripada badan, masing-masing ada dengan terkejut dan masing-masing ada dengan tidak terkejut, dan segolongan manusia disenangi orang dan setengah manusia dibenci orang. Nah, mati ni dua pasang. Pertama mati biasa, kedua mati terkejut. Mati biasa ni katalah sakit nazak dulu. Nah, nazak nak meninggal, siapa ingat pengajian kita pagi ni, kalau ada orang nazak nak mati, maka kita pergi di telinga dia, belah kiri ke belah kanan, kok pandai. Cuma molek kita buat belah kanan. Nah, pergi di telinga dia, kita bisik pada orang nak mati. Katalah ayah kita meninggal dah, nazak nak meninggal dah ayah kita. Kita pergi kat telinga, kita ajar dia syahadah. Bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan tu. Kita ajar semata-mata la ilaha illallah. Asyhadu kepada tak payah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah tak payah. Pergi di telinga la ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah tak payah juga. Nah, kan syahadah kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu syahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Adapun yang suruh ajar di telinga ni dipanggil tahlil la ilaha illallah. Ingat tak? Ingat tu. Kalau ayah kita ke siapa-siapa nak meninggal, kita pergi di telinga, kita kata la ilaha illallah. Siapa bila nak kata lagu tu? Siapa ayah kita sebut la ilaha illallah. Ingat Ingat ni adik-adik depan ni. Nah, kalau ada orang nak meninggal, pergi di telinga. Nah, la ilaha illallah, ajar dia. Siapa bila? Ajar banyak kali. Siapa dia sebut di mulut la ilaha illallah. Kalau dia mampu sebut. Kalau dia tak mampu sebut, tengok dia tunjuk isyarat, dia terima perkataan itu. Contoh, kita ajar di telinga, ayah, la ilaha illallah. Ayah kita tak sebut la ilaha illallah. Dah dia buat benda, dia angkat tangan, dia buat gini. Beres tu. Ni ataupun gini ke. Nah, kan dunia kan dia ada isyarat. Kalau gini panggil apa ni? Baik. Bagus, baik. Kalau gini apa gini? Okey. Okey. Kalau selagi tak boleh tunjuk jahat tu. Okey. Dia dalam dunia ada isyarat, seluruh dunia faham. Nah, contoh, ya inilah lampu merah jalan. Lampu hijau, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Tu belaka tahu tak seluruh dunia tu. Nah, lagi apa? Lagi ini. Okey. Lagi ini, peace, damai. Nah, lagi apa? Lagi jari tengah tak boleh tunjuk jahat tu. Okey. Lagi apa? Lagi gini good. Nah, lagi ni apa ni? Senyap. Budak-budak tahu, orang tua biasa tak tahu ni. Senyap. Senyap dah. Tengok khutbah Jumaat Kalau budak-budak main, kita kata, jangan main. Tak boleh, kita berkata-kata. Nabi kata jangan kata walaupun diam. Mana kata diam. Faqat lagauta. Jangan kau diam. Dah nak buat mana? Budak-budak main, kita buat gini. Budak-budak faham. Hak tak faham, orang tua. Kita buat gini, dia tak faham. Kita duduk dengar khutbah, tiba-tiba bawa dua orang belakang.
Kita buat gini. Tak faham, kita tepuk kapal 2 kali. Tak faham juga. Kita tepuk, dia tepuk juga kapal. Buat gini tak faham. Kalau buat gini tak faham, tepuk-tepuk tak faham juga. Nak buat benda? Tunjuk gini tak faham. Tepuk 2 kali tak faham juga. Dah nak tunjuk benda? Tunjuk gini. Tunjuk gini tak faham. Kau leguk atau hukum. Mudah sampah tak faham. Baik. Jadi itu isyarat nak. Isyarat mana kata yang kita yang orang dunia faham lah kedah. Baik. Jadi kalau kita sebut ajar di telinga ayah kita atau orang nak mati, la ilaha illallah, dia terima perkataan sama ada dia sebut la ilaha illallah atau dia tunjuk isyarat menandakan dia terima. Maka lepas dia terima, kita diam, jangan sebut apa-apa dah. Biar dia mati dengan la ilaha illallah. Sebab Nabi sebut siapa yang mati pada akhir kalam percakapan dia cakap kalam terakhir dia la ilaha illallah, dakhalal jannah, nescaya masuk syurga. Kena bakar dalam neraka dulu ke masuk lalu, wallahu alam, atas urusan Allah. Cuma nak khabar siapa mati la ilaha illallah confirm masuk syurga. Masuk selalu ke Allah azab dulu, wallahu alam. Tengok atas budi bicara Allah Taala. Dah kalau mati dak sebut la ilaha illallah, masuk neraka lah. Tak tentu juga, atas urusan Allah. Dah benda kelebihan. Orang yang mati sebut la ilaha illallah, maka confirm masuk syurga. Orang hak tak sebut, belum tentu masuk. Belum tentu neraka, belum tentu syurga. Lagu tu. Jadi ajar dia telinga kalimah la ilaha illallah. Siapa dia terima, lepas dia terima atau dia angguk atau dia sebut, kita diam ramai-ramai. Jangan cakap apa dah, biar dia mati dengan la ilaha illallah. Melainkan lepas dia sebut pula perkataan lain, barulah kita ajar pula. Contoh, kita pergi di telinga ayah, ayah la ilaha illallah. Ayah kita pun sebut la ilaha illallah. Dia sebut dah, diam ramai-ramai. Ingat tu, diam diam sampai bila? Sampai meninggal dunia. Tapi kalau dia cakap kataan lain pula, maka kita ajar pula la ilaha illallah. Pergi di telinga ayah, la ilaha illallah. Kita di ayah pun la ilaha illallah. Diam. Selang 2 minit bunyi mulut ayah. Nak Coca-Cola. Bagi Coca-Cola. Dia cakap orang nak mati ngaruk lagu tu. Apa-apalah, jawab ajar semula. Ingat lagu tu. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala, maka berpindahlah kepada alam barzakh. Kepada alam barzakh dicabutkan nyawa dari masing-masing. Ada yang mati terkejut. Jadi mati biasa, mati tidak terkejut. Ada mati yang terkejut. Sebab tu mati ni dia senyap. Mati dia senyap tak? Senyap. Kalau lahir bising, mati senyap. Duduk sembang-sembang tanya, manalah mak dok nampak buat mak? Dekat 2 minggu dok nampak. Nampak mana meninggal dah kan? Nampak? Lah meninggal dah. Dok sedap. Mati senyap. Lepas tu nak insaf banyak-banyak, mati ni kita war-warkan. Biar riuh mati. Ni mati senyap. Jadi tak ada keinsafan. Kena molek dia bawa kereta, sebelah dia van jenazah. Dia tengok van jenazah, dia tak ingat mati. Dia nampak ada tulisan Jawi tepi van, tapi dia tak sedar van jenazah. Pasal dia tak andai Jawi. Anak dia 5 tahun tanya, ayah, van apa ni sebelah kita ni? Ada tulis-tulis Arab ni. Ayah jawab, ni Mahat Tahfiz ni. Mahat Tahfiz korok mu Mahat Tahfiz. Ni Tahfiz korek van jenazah, tapi dia tak sedar. Gitu. Kalau mati kan, ada mesin dekat ICU, dekat ward kan, ada mesin. Nit. Mesin dah. Lepas tu hidup lagi tu.
dia naik turun. Mana mesti hidup. Kalau mati dia jadi straight. Meninggal. Nah, jadi orang tengok biasa je. Jadi kena adjust sikit meseng biar jadi ubah perkataan. M A MATI mati. Begitu takut. Ni dok takut mati. Nah, pasal mati senyap. Baik. Maka mati dengan terkejut, ada dengan mati tidak terkejut. Sebangsa segolongan orang disenang orang, dan sebangsa orang dibenci orang. Ada orang mati, orang menangis ramai-ramai pasal dia orang senang. Dia orang baik. Orang baik ni waktu dia lahir, orang pakat senyum ramai-ramai, suka dia lahir. Waktu dia mati, orang pakat nangis ramai-ramai. Ni orang baik. Orang jahat ni bila dia lahir, orang jadi gelisah. Bila dia meninggal, orang tepuk tangan ramai-ramai, sujud syukur, bersyukur meninggal ada orang jahat. Nampak lagi? Itu panggil tanda orang baik. Kalau banyak meninggal banyak orang menangis, mana kata orang ini orang disenangi orang baik. Tengok ulama-ulama meninggal. Ramai mana menangis? Menangis orang meninggal ulama. Tapi kalau orang jahat meninggal, orang rasa alhamdulillah lega, meninggal dah dia. Orang jahat lagi mampu dah dia. Tu kalau orang jahat. Kalau orang baik, orang takut, orang sedih dengan kematian ni. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala, maka meninggallah oleh kita waktu itu akan kelebihan dunia bagi yang mendapat bagi yang mendapat sebagai meninggal oleh orang yang bermimpi akan seronok dan kesukaan ilahiri. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Tuan-tuan, saya berhenti situ dulu pasal saya mari kita akhir itu bulan 12. Ada soalan orang tanya dan orang WhatsApp pun ada soalan, saya jawab kejap lah. Apa hukum letak kaki bertindih? Ni dia buat hari tu, dia buat gini. Tindih lagu ni. Dia baring, dengar dia baring melujur lagu tu, terlentang. Terlentang. Kemudian kaki dia letak atas kaki ni. Ataupun kaki kiri dia letak atas kaki kanan lagu tu. Boleh gambar tak? Boleh bayang tak lagu ni? Ni dia tunjuk ke saya tak faham kok dia tanya itu. Supaya dia tunjuk lagu tu, okey lah. Baring melujur, kaki tu buat gini. Boleh faham tak? Kan gambar pula dah tu tangan ustaz. Memanglah tangan buat contoh. Tak buah kaki atas meja. Okey, naik gini kaki dia. Jadi ada larangan tak buat gini? Takat kita ngaji tak ada apa larangan buat gitu. Melainkan buat gitu. Macam adik tu buat tadi. Gitu. Lagu tu. Buat gitu. Tapi dia baring. Jawabnya tak ada larangan. Dan ada setengah ulama wali Allah riwayatlah, dia baring tidur lagu tu. Hari dia rajin tahajud, dia bangun tahajud berpuluh-puluh, beratus rakaat. Hari dia malas, dia akan tidur di lantai sebelah sejadah dia baring gitu. Tujuan apa? Supaya kalau dia tidur, dia lena tak? Bila dah lama, kaki dia akan jatuh. Dia kalau letak kaki itu tidur lama tak? Lama tak bertahan? Tak, dia akan jatuh. Bila jatuh, dia akan bangun, bersihkan badan, ambil wuduk, dia akan semayang 2 rakaat. Habis 2 rakaat, beri salam, wirid doa, lepas tu dia akan tidur lagu tu pula. Itu paling malas lagu tu. Mana? Jatuh kaki, bangun tahajud. Jatuh kaki, bangun tahajud. Kita ada tak lagu tu? Kita tak usah jatuh kaki, jatuh katil duk tahajud sekarang. Lekung jatuh katil. Jatuh atas mazak sejuk dah pula. Ambil mata, ambil selimut, tidur bawah dah pula. Dok bangun tahajud, dok bangun. Kena molek rumah kayu, jatuh tu berlubang latar. Lekung jatuh. Bahan di kepala lembu awak. Lembu kata ada sakit. Mari dok bangun sekarang tahajud. Tu kita lah. Saya. Tuan-tuan 2 kali 5. Maknanya tu kan mana kata buat kaki lagu tu tak ada larangan apa-apa setakat kita tahulah.
Rakaat pertama lupa baca surah, baca Fatihah saja. Lepas rakaat i'tidal naik rakaat kedua, boleh tak nak baca 2 surah sebab nak cover balik hak lepas dak baca tu rakaat pertama? Boleh tak? Kalau tanya boleh tak? Boleh. Tapi kalau tanya pahala sama tak? Tak sama. Nah, kerana dia ada pahala membaca surah pada rakaat pertama. Dia ada pahala membaca surah pada rakaat kedua. Rakaat pertama ada pahala baca surah. Rakaat kedua ada pahala baca surah. Rakaat ketiga ada pahala meninggalkan baca surah. Faham tak? Maknanya kalau rakaat 3 dia baca juga surah, dia tak dapat pahala tidak baca. Boleh faham tak? Maknanya dia baca tu kurang pahala. Kalau dia tak baca banyak pahala. Rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi dia beza belaka. Rakaat pertama ada baca surah lepas Fatihah. Rakaat kedua ada baca surah. Jadi dia tak baca rakaat pertama, dia nak baca rakaat kedua, cover balik. Jawabnya kalau kata boleh, memang boleh. Tapi pahala sama tak? Tak sama pahala. Nah, kerana hak tadi lepas dah. Nah, hak tadi lepas dah, boleh baca daripada tak baca, molek baca. Cuma tidak sama dengan pahala baca pada rakaat pertama. Boleh faham ni? Lagu tu. Cuma rajin benar ni nak baca 2 surah. Biasa kita kau habis surah pertama tak baca, rakaat pertama, naik rakaat kedua, tak baca jugalah. Gitu ramai. Hari nak baca 2 surah lagu ni, tak ramai lah buat lagu ni. Ada seorang 2 buat gini. Tak ramai lah seorang 2. Nah, saya betul berapa orang? Yang gitu nak. Bagi angkat batu. Baik. Ni banyak orang tanya, qada semayang belakang imam semayang tarawih boleh? Tak ada masalah. Dia dulu zaman lalu umur 15 sampai umur 40, dia tak semayang fardu, wajib dia qada. Leni bulan Ramadan imam buat 20 rakaat. Dia duduk semayang belakang imam, dia niat ikut imam. Tapi imam Allah aku solat sunat tarawih, imamku akbar, dia belakang Allah aku solat fardu subuh, qada makmum. Tak ada masalah, boleh. Nah, tak sah kata imam tarawih dia qada subuh. Imam tarawih dia qada asar, boleh. Imam tarawih dia qada zuhur, tak ada masalah. Cuma biasa imam 2 rakaat dia 4. Maknanya imam tahiyat akhir dia tahiyat awal. Imam salam dia naik 20 rakaat. Lepas tu kalau kita semayang tuan-tuan, tiba-tiba imam salam, kita salam, orang sebelah kita naik lagi tambah rakaat, maka kita jangan pelik. Mungkin dia qada solat. Jangan pelik. Ada orang pelik. Pelik tak apa lagi, dia siap tarik pula kaya orang tu. Mak warna tambah. Mak kata dia kamu. Tak sah kacau orang tu tahu dia semayang. Kadang-kadang dia lupa Fatihah. Rakaat pertama imam rakaat dia rakaat. Dok ingat Fatihah. Dia bangun semula batal. Jadi dia ikut imam, kenggi imam salam, dia tambah 1. Pasal rakaat pertama tadi dia tak baca Fatihah. Betul dah dia buat. Kita hak nampak tengok jelah, tak usah buat benda. Nah, ni kau siap tarik, dak buat hati tarik, dia pula bangun. Pergi kat telinga kawan. Kau ni bangun. Kau ni kau diam kamu. Baik. Jadi boleh qada semayang fardu belakang imam semayang tarawih, tak ada masalah. Imam semayang qada, makmum semayang fardu, boleh. Nah, imam bangun lewat subuh, dah ada hari lewat dah, sahur je tidak, subuh pun tidak. Bangun-bangun 11 suku. Nah, jadi bangun nak qada dah subuh. Bini ajak pergi pasar pula. Tak apalah, qada kat pergi. Lalah lupa qada. Bila lupa qada, nah, masuk zuhur lupa juga. Masuk asar lupa. Masuk garik lupa. Masuk mayang isyak lupa. Hinggalah orang selawat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Duk ingat lagi tu imam. Ingat bila? Bila dia duduk di mihrab. Dia kata penuhkan saf, rapatkan saf, betul-betulkan saf. Betul belaka dah saf, dia ngadap kiblat. Dia nak angkat tapi baru teringat Allah dok mayang subuh pagi tadi. Maka boleh dia semayang qada. Nah, dia pun takbir Allah aku solat fardu subuh qada imam. Akbar. Makmum belakang semayang tarawih. Cuma imam jangan baca kunut.
Rakaat kedua Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tak sah baca kunut Allahumma hdina fi man hadayt. Tak ya. Terus turun sujud. Jangan baca ni kau. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadayt. Belakang gema bunyi. Amin. Rupanya sebutir masjid dok main subuh gitu. Bagi kondo belaka rupanya. Nah, tak ada masalah nak. Beli makanan di bazar, hak tukang jual tak pakai tudung, boleh beli, boleh. Halal. Cuma kalau kait dengan ni dipanggil molek ke tak molek? Kita nak buka puasa, nak beli martabak. Hak tukang buat martabak tak pakai tudung. Hak tukang bukuh pun tak pakai tudung. Kita ni tengah puasa nak beli untuk berbuka. Kalau beli memang sah jual beli. Kalau kata halal memang halal. Tapi molek tak kalau beli? Tempat orang tak pakai tudung. Molek tak je? Tak molek? Tak ada, molek tak ada masalah. Pasal tukang jual tu tok imam tok bila. Boleh tak ada Daklah tak pakai tudung ni orang puan. Kalau orang puan, ulama kata tak berapa molek. Dah kalau buka hilang lepas dia buka puasa kita. Tak hilang. Cuma tak berapa molek kita beli dekat kedai-kedai yang orang tidak taat perintah agama. Nah, bukan mesti tak pakai tudung, dia pakai rata. Dia orang lelaki pakai rata, haram. Nah, dia orang lelaki pakai cincin emas, haram. Ni semua langgar perintah agama. Bila dia buat makanan, tak berapa comel kita nak makan. Nah, bukan mesti tak pakai tudung orang puang saja. Apa-apa. Nah, orang lelaki tebal roti jana pakai seluar pendek. Dedah aurat, ada molek juga kita makan. Nah, lagu tu. Cuma kalau kata halal. Kalau sah jual beli memang sah, tak ada masalah. Nah. Dua soalan. Apa hukum balik solat witir kat rumah lepas habis 8 rakaat? Dia gini, masjid itu buat berapa rakaat? Sini. 8 tak? Kalau kita nak buat 8, masjid tempat kita nak buat 20. Tambah witir 3, 23. Kita nak buat 8 tambah 3, 11. Jadi afdal kita cari tempat hak buat 8. Itu dulu. Itu dulu. Okey. Bila kita dah tambah buat lagu tu, kita boleh mari solat. Tempat orang buat 20. Cuma afdal kita habis witir bersama imam. Lagu tu. Contohlah tempat kita buat 8. Kita memang nak buat 8. Dan kita nak witir dekat rumah. Dah afdal lagu tu. Hak afdal kita habis witir dengan imam. Imam 2 kita 2, imam 4 kita 4, imam 6 kita 6, imam 8 kita 8, imam witir kita witir dengan imam. Dah bukan witir lepas tahajud. Witir ni ada 3 jenis. Pertama, lain pada bulan Ramadan. Lain pada Ramadan, kita witir lepas tahajud ke witir waktu malam teruk. Tengok keadaan kita. Ni lain pada Ramadan Lain pada Ramadan. Start pada Syawal sampai Syakban. Ramadan lain. Ni lain pada Ramadan gini. Kalau kita rasa kita boleh bangun tahajud dan memang kita jenis bangun tahajud, maka kita semayang witir lepas tahajud. Tapi kalau kita jenis payah bangun tahajud atau memang tak bangun tahajud, kita witir afdal malam selalu. Okey, itu lain pada Ramadan. Yang kedua, witir dalam bulan Ramadan. Ada 2 golongan. Tadi saya dah. 2 ni pula gini. Witir dalam bulan Ramadan ada 2 puak. Pertama, mari tarawih. Kedua, tak mari tarawih. Orang hak tak mari tarawih, witir dia macam lain pada Ramadan. Benar? Mestilah dia witir, tengok dia. Kalau dia bangun tahajud, dia witir selepas tahajud. Kalau dia tak bangun tahajud, dia witir malam teruk sebelum tidur. Kalau tak mari tarawih. Kalau dia mari tarawih, itu golongan ketiga. Dia mari tarawih, dia tarawih dengan imam 8 rakaat, maka afdal bagi dia habiskan tarawih, habiskan witir bersama imam. Lepas tu jangan balik. Walaupun kita tahajud, tak apa. Kita tarawih dengan imam, kaki kita balik tidur, kita bangun kaki tahajud macam biasa, tak semayang dah witir. Tak ada masalah lagu tu. Betul ada orang buat lepas lapang dia balik. Pasal dia kata, saya bangun tahajud. Pasal ustaz kata lepas tahajud witir afdal. Hak tu lain pada Ramadan. Kada pun bulan Ramadan selesai dengan imam, lebih dituntut lebih afdal. Kita silap-silap tu tak apalah, bukan haram, cuma
Nak khilaful aula, menyalahi lebih molek. Nak gitu. Soalan terakhir, mana afdal waktu bulan puasa malam? Nak semayang jenazah dulu ke nak semayang tarawih dulu? Molek soalan. Bulan puasa, nah, ada jenazah belakang. Faham Okey. Jadi kita nak semayang tarawih dulu ke semayang jenazah dulu? Semayang tarawih hukumnya sunat. Semayang jenazah wajib, fardu kifayah. Jadi nak semayang tarawih dulu ke semayang jenazah dulu? Kita tengok mana yang kalau kita buat yang pertama, kita akan buat yang kedua. Kalau kita buat yang pertama, kita takkan buat yang kedua. Itu tak payah buat. Tak faham lah Ustaz? Gini, kalau kita semayang tarawih, habis tarawih kita semayang je jenazah. Semayang tak? Okey. Tapi kalau kita semayang jenazah dulu, habis semayang jenazah, kita akan bawa jenazah pergi kubur. Akan ke bumi talqin. Lepas habis ke bumi, habis talqin, ada tak kita ramai-ramai patah balik pergi masjid tarawih? Gamak-gamak ada tak buat gitu? Tak dah kot. Buat lagi. Datuk imam balik tengok simpang dua. Kanan masjid, kiri kedai. Malaysia lawan Oman. Tengok jam 9.50. Bola pukul 10. Nak pergi masjid tarawih ke nak tengok bola? Datuk imam kuat tarawih lah, nak pergi masjid kona. Tak jadi pergi masjid. Maka tak ada tarawih malam tu. Rugi tak? Rugi. Jadi nak buat tarawih dulu ke jenazah dulu semayang? Maka tarawih dulu, lepas tarawih semayang jenazah. Maknanya kita meninggalkan yang wajib, buat yang sunat? Tidak. Kita bukan tinggal yang wajib, kita tangguh dulu. Tinggal dengan tangguh lain. Tangguh ni KG kita buat, tu tangguh. Ada pun tinggal kita dah buat tu. Habis tarawih balik ramai-ramai, tinggal jenazah seorang. Jenazah kata mana balik belakang. Okey, jawabnya kita mayan tarawih. Lagi pula tarawih kita tak lama. Kalau 8 rakaat 45 minit atau sejam. Kalau 20 rakaat sejam atau sejam suku, sejam setengah. Maka tidak dibilangkan lama. Kita tarawih dulu 8 rakaat, witir 3 rakaat, pergi semayang jenazah. Kalau semayang jenazah dulu, nescaya kita tak semayang dah tarawih. Jadi kita buat yang pertama, yang kedua kita buat juga. Kalau kita buat yang pertama, kita tak buat yang kedua, tidak afdal lagi. Wallahu a'lam. Habis soalan. Ada lagi? Tak ada? Tak ada? Tak ada soalan? Tak ada. Apa perut tak payah dah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat manfaat pada kita. Kalau tidak banyak, sikit dapat kita ilmu pada pagi ini. Kalau tidak banyak, sikit dapat kita amal apa yang kita dengar pada pagi ini. Mohon ampun, mohon maaf kasar bahasa, silap bicara. Yang elok, yang sempurna datang dari Allah Ta'ala. Yang tidak elok, yang tidak sempurna, yang cacat, yang cela, datang daripada kekurangan diri hamba yang sangat lemah, yang sangat kurang, sangat jahil ini. Mohon ampun, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah berkatkan kehidupan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, bang kakak, adik sekalian, mohon ampun, mohon maaf. Saya undur diri. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum lisaril muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi